ومعلمنا وعلماء وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ إسماعيل بن عبد القادر الفطاني المكي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Maka perkara yang wajib pada akal bagi Allah Ta'ala itu situ deh dinamakan dia perkara yang wajib pada akal tu sifat kamalah, yakni segala sifat-sifat kesempurnaan lah. Itu dah segala sifat-sifat kesempurnaan. Dan yang mustahil itu kekurangan semuanya yang mustahil. Iaitulah yang mustahil tu segala lawannya, lawan perkara yang wajib. Tu. Dan kedua-duanya, yakni apa? Perkara yang wajib dan yang mustahil tu tidak terhingga banyaknya. Tak boleh nak sakat, tak boleh nak hasar, tak boleh nak ditentukan dengan bilangan. Tapi ada huraian dia lah nantinya. Kata tak boleh hurai, tak boleh nak sakak bilangan tu nisbah pada kita lah. Baik. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala. Maka perkara yang wajib, yang wajib mana perkara yang tentu sungguh. Tu perkara tentu sungguh. Sama ada sungguh tu sampai tahap ada atau sungguh saja tak naik sampai tahap ada. Dah. Itu makna wajib. Maka perkara yang wajib tentu pada akal. Mana wajib tu tertentu pada akal. Bukan orang panggil wajib pada syarak atau wajib pada adat, tidak. Tentu-tentunya orang panggil wajib di sini dengan makna wajib aqliyu. Wajib yang dibangsa pada akal. Itu. Perkara yang wajib pada akal ni, tentu pada akal ni ada sengoti, yakni sungguh sengoti. Itu ada makna sungguh lah. Itu dah.
Sebab perkara yang wajib tu bukan semuanya ada. Seperti wujud ada tu sendiri, bukan ada. Sedia, kekal, tak serupa Allah akan yang baharu. Nah, tu tak berajak pada fa'il menjadi, tak berajak pada zat. Lagi tak berbilah. Itu bukan semua benda ada tu. Hanya benda sungguh saja. Jadi ada sengoti mana sungguh sengoti bagi zat Allah Ta'ala. Nah, sungguh sengoti bagi zat Allah Ta'ala itu. Sungguh sengoti apa? Tu sungguh sengoti bagi zat Allah Ta'ala itu oleh segala sifat kesempurnaan. Tu ni isyarat kata kita ni tolak fuq ta'til, fuq mu'attilah. Jadi kalau di fuq mu'attilah, fuq mu'tazilah, tak sungguhlah zat Allah Ta'ala tu segala sifat. Kenapa? Karena bagi mereka zat Allah tu kosong daripada sifat. Tu fuq mu'attilah. Fuq mujassimah pula gilajak siapa gi isbat anggota jarihah pula. Nah, gi isbat Tuhan ada anggota tangan, anggota kaki, anggota muka, sekujur tubuh badan. Tu melampau gi siapa tahap tu. Nah, ada pun ahli sunnah wal jamaah khairul umuri awsatuha. Nah, sebaik-baik hijrah itu yang menengahi, yang pertengahan. Mana? Tidak mu'attilah dan tidak mujassimah. Tu mengisbatkan zat Allah Ta'ala mempunyai sifat, kemudian sifat-sifat Allah Ta'ala tu tidak diketahui ke kun hissifat dia. Nah, haqiqatiha la ya'lamuha illallahu. Hakikat segala sifat-sifat kesempurnaan Tuhan itu tidak diketahuikan hakikatnya melainkan Allah. Tu sama ada yang mengisbatkan orang panggil sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, idrak, takwin. Ataupun di atas pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang kedua, mana isbat habis segala sifat-sifat. Mana ya, wajhu, rijlu, istiwa, jambul, itu semua tu dipanggil sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala. Sebagaimana kudrat, kita tak tahu hakikat kudrat tu apa. Begitu jugalah sifat yad pun kita tak tahu. Sifat rijlu pun kita tak tahu. Sifat apa lagi weh? Qadamun pun kita tak tahu. Sifat wajhud pun kita tak tahu hakikat dia. Sifat, bukan anggota jarihah, bukan. Tu dah. Habis itu. Maka perkara yang wajib, yang ketentuan pada akal itu sungguh ngoti bagi zat Allah Ta'ala itu oleh segala sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan mana? Sifat bagi sifat kesempurnaan yang patut ia sifat kesempurnaan, yang patut ia segala sifat kesempurnaan dengan dia, dengan Allah, yakni dengan bersepakai di zatnya zat Allah yang tiada terhingga. Ni sifat lagi bagi sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan yang yali kubi jalalih tadi itu yang tiada terhingga, banyaknya segala sifat kesempurnaan. Itu dah. Jadi sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu bukan sifat kesempurnaan di kita makhluk. Karena tiap-tiap yang sempurna di kita belum tentu sempurna di Tuhan. Seumpama kita kata tak ada anak di kita tu kekurangan. Tapi kalau di Tuhan tu kesempurnaan. Tak ada bini tu di kita kekurangan, tapi di Tuhan kesempurnaan. Tak ada ibu bapa tu kekurangan, di kita, tapi di Tuhan kesempurnaan. Tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada anggota tubuh badan tu dia panggil kekurangan, tapi di Tuhan tu kesempurnaan. Ayat baik. Tu jadi bukan kesempurnaan hak di kita dak. Maknanya kesempurnaan yang patut, yang layak, yakni yang patut, yang layak zatnya disembah.
Kalau orang panggil tak patut, tak layak disembah, maka dipanggil makhluk. Baik tak? Tu kesempurnaan di makhluk. Maka makhluk tetaplah walaupun sempurna kurang. Sempurna di makhluk ni kurang. Karena sifat makhluk tu hakikatnya faqir, iftiqar. Nah, tetap dia berhajat, tetap tak lepas daripada yang mengada, tak lepas daripada berhajat pada sesuatu. Nah, tu walaupun sebut sempurna di kita, tapi tak sempurna hakikatnya kurang. Kerana sifat makhluk dah bahasa kurang, nah, bahasa faqir, bahasa berhajat, bahasa tak lepas. Tu kalau tak ada anak, bahasa tak lepas, tak ada bini, bahasa tak lepas, bahasa mak opak tak ada, tak lepas, anak yatim piatu, nah, tu kurang. Nah, tu jadi segala sifat kesempurnaan mana yang patut ia sifat sempurna, kesempurnaan dengan dia, dengan Allah, dengan bersepakat di zat Allah, mana sifat kesempurnaan yang patut, yang layak zatnya disembah. Itu maksud gitu dah. Yang patut, yang layak zatnya disembah. Kalau sempurna tapi tak patut, tak layak disembah, mana sempurna di makhluk, hakikatnya kurang. Nah, walau sebut sempurna, Allah sempurnanya demo, ada bini, ada anak, ibu bapa pun ada, hartanya banyak, kereta banyak, rumah besar. Sempurnanya tak sempurna. Sebab apa? Sebab hakikatnya berajak. Dah. Karena tu Tuhan kata, wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah Ta'ala tak berajak gapo-gapo, kalian semua tak boleh lepas dengan dia. Tak boleh lepas dengan Tuhan. Tu jangan kata tak lepas tu dengan makhluk tu tak lepas dah. Cuba duk sorang lagu boleh hidup ada. Duk sorang nak makan bahaya, nak kecek tak ada orang. Hari jadi gila gitu, pakai duk kecek dengan ini gua gitu. Dia tu ni. Tak boleh. Hidup kita ni setakat tak lepas dengan Tuhan. Dengan makhluk pun tak lepas. Nak berak berajak ke jambe. Nak basuh pinggan makuk berajak kain. Nak mandi berajak kain. Lapar berajak ke makanan. Lepas tu sempurna ke mana gitu. Nak beli gapo berajak ke pitih, berajak ke duit, berajak ke reta. Pas sempurna apa gitu. Bagi bukan sempurna di makhluk dah. Tu sempurna yang tak melayakkan disembah, dia panggil. Adapun sempurna Tuhan ni sempurna yang melayakkan zatnya disembah. Tu. Berapa segala sifat kesempurnaan ni yang tiada terhingga, banyaknya segala sifat kesempurnaan. Tak boleh nak sakat, tak boleh nak bilang, tak boleh nak hingga. Tak boleh nak hingga tu nisbah di kita lah, pengetahuan kita. Pas apa hak Maha mengetahui? Allah Ta'ala tu tahu. Allah Ta'ala tahu sakat mana ada sifat kesempurnaan dia tu, Tuhan yang Maha mengetahui. Jangan kata tak tahu tu pakai Tuhan pun tak tahu juga. Kafir lah mu. Betul tak? Hak tak tahu tu kita. Betul tak? Sifat kesempurnaan Tuhan ada berapa banyak? Banyak. Tak boleh nak bilang. Tak tahu berapa bilangnya. Hak tak tahu tu siapa? Kita. Bukan Tuhan dah. Kita tu hak tak boleh nak bilang berapa sifat kesempurnaan Tuhan. Ada pun Tuhan, Tuhan Maha mengetahui berapa sifat kesempurnaan dia. Itu dah. Halo? Mana masa lari jauh. Itu dah. Ini isyarat kepada iman ijmaliyun. Jadi sebelum kita nak masuk mengarung tiap-tiap sifat ketuhanan secara tafsiliyun, secara terperinci, secara detail, huraian satu persatu, terlebih dahulunya wajib kita kena iktikad secara ijmali, dia panggil, secara umum, secara borong, dia panggil, secara jumlah, secara bukan apa. Allah Ta'ala sengerti sungguh di zat dia segala sifat kesempurnaan yang melayakkan zatnya disembah, tak terhingga banyaknya, tak boleh nak sakat banyaknya. Jangan duk jawab kata Tuhan ada 20 yang sifat yang banyak, tak boleh nak bilang. Tu maka oleh kerana tak boleh nak bilang, maka tak wajib lah kita nak mengaji hak tak boleh bilang. Kalau mengaji hak tak boleh bilang, jawabmu tak habis umur, pak mati 10 kali kiamat hidup kelik, tak boleh nak habis lagi mengaji. Kau tak boleh nak bilang berapa banyak sungguh. Di kita ni lemah daripada nak
nak menghitung kau orang panggil bilangan sifat kesempurnaan Tuhan yang layak ke zatnya disembah tu berapa, lemah di kita. Karena pengetahuan kita tu terbatas. Hanya apa hak Tuhan raya. Tu hak Tuhan raya melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudiannya alim ulama kita tu gali bahagi mari. Hak ni hak boleh kita sakat. Hak boleh kita bila. Jadi iman ijmaliyah ni wajib dulu. Tu dah. Iman secara ijmali. Kemudian barulah masuk ngaji iman secara tafsili. Dalilnya mana? Dalilnya Allah Ta'ala firman dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Itu dalil. Allah Ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang yang telah beriman, mereka itu beriman dah, percaya dah. Lepas tu aminu billahi wa rasulih, beriman pula olehmu dengan Allah dengan Rasul, wal kitabil ladzi anzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qablu. Itu dia panggil isyarat kepada iman tafsili. Dan iman mula-mula dah beriman dah tu iman ijmali. Lepas tu iman yang kedua iman tafsili. Iman tafsili ni tak memada lah dengan percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada kita, percaya pada malaikat gitu, tak memada. Kena sebutin-sebutin lah. Bagaimana percaya dengan ada Allah, percaya dengan mesti ada Allah, tentu tidak tiada Allah, dalilnya alam ini. Mesti sedia Allah, percaya dengan mesti sedia Allah, tentu tidak baru Allah, dalilnya alam ini ila akhir. Itu maknanya secara tafsili. Sebab apa tu? Dia panggil mimbabit takmilil kamil, daripada bab nak melengkapkan nak menyempurnakan iman yang telah ada tu. Iman ada dah. Percaya ke Tuhan? Percaya. Lagu mana percaya ke Tuhan? Oh, Tuhan kita ni zat yang bersepakai di zatnya segala sifat kesempurnaan yang melayak ke zatnya disembah. Tak boleh nak hitung bilangannya, hanya Tuhan je hak tahu. Gitu dah. Tu. Berapa banyak sifat tu Tuhan tahu, kita tak tahu. Tiap-tiap sifat yang menunjukkan makna zat Tuhan sempurna, semua sifat Tuhan. Tiap-tiap sifat yang menunjukkan maknanya, tiap-tiap sifat yang menunjukkan maknanya, menunjuklah oleh maknanya akan zat Tuhan tu sempurna, semua sifat Tuhan. Tu dah. Tiap-tiap sifat yang menunjuklah oleh makna sifat tersebut akan sempurnanya zat Tuhan, maka semua tu sifat Tuhan. Berapa banyak? Tak boleh nak hitung banyak. Tak boleh tu nisbah di pengetahuan kita makhluk lah. Lepas tu siapa yang maha mengetahui? Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui berapa banyak bilangan sifat-sifat kesempurnaan yang melayakkan zatnya disembah. Tiap-tiap sifat yang maknanya menunjuklah oleh sempurnanya akan zat Tuhan, itu semua sifat Tuhan, Tuhan yang maha mengetahui berapa banyak. Tu dah. Kalau gitu segala sifat kesempurnaan ni dipanggil berapa? Yang dinamakan dia segala sifat kesempurnaan itu sifat sifat kamalat. Sifat mana? Segala sifat-sifat kamalat, kesempurnaan, sifat kamalat. Sifat kesempurnaan. Itu dah. Sifat yang menunjukkan makna dia tu sempurna di zat Tuhan. Itu dipanggil sifat kamalat. Sifat kamalat. Itu dah. Habis itu, dan bermula perkara yang mustahil. Dan ni atah pada kata perkara yang wajib tadi.
dan perkara. Sebab tu dia kata perkara, dia tak kata sifat perkara dulu. Sebab perkara tu lebih umum lagi lah. Terbenar sifat yang ada di zat, atau sifat hak reti di zat. Atau perkara tu hukum bagi sifat. Mana? Seumpama perkara yang harus pada hak Allah Ta'ala. Wajaizum fi haqqihil ijadu wa tarku wal isqa wal is'adu. Perkara yang harus pada hak Allah Ta'ala tu ialah mengadakan dan meninggalkan mengadakan makhluk, mencelakakan hamba dan memperbahagiakan hamba. Itu bukan sifat ada di zat Allah Ta'ala. Dia bukan juga benda hak direti di zat Allah Ta'ala. Lepas tu perkara tu hukum bagi sifat kudrat iradat Allah Ta'ala. Tu baik tak? Masuk perkara tu. Perkara tu. Maka dan perkara yang mustahil itu yani dan perkara yang mustahil ketentuan pada akal. Mana mustahil ni mustahil pada akal. Dia sebut kata mustahil pada akal, mala yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Perkara yang tidak terima, tak benar, tak terimalah oleh akal adanya. Ada dengan mana? Sungguhnya. Mana perkara yang tak terima pada akal sungguhnya. Mana pitah maknanya? Perkara tentu tidak. Itu dipanggil mustahil. Perkara tentu tidak. Tentu tidak apa? Tentu tidak atas Allah Ta'ala. Imtina' min kulli imtina'. Terteguh daripada tiap-tiap yang terteguh. Tak boleh ada di zat Allah Ta'ala. Kalau ada. Kalau ada bawa cedera ke Tuhan ni. Bila cedera ke Tuhan ni bukan Tuhan. Tak? Tu. Bawa cedera ke Tuhan ni. Bila cedera ke Tuhan ni, maka bukan Tuhan. Berat. Bukan Tuhan berat. Tu tengok dah. Dinamakan dia perkara yang mustahil ni. Dinamakan dia perkara yang tentu tidak atas zat Allah Ta'ala ni. Dinamo mana dipanggil. Dibuat panggilan. Sifat kekurangan. Semuanya tu taktik pada kata sifat kekurangan. Mana? Sifat naqais dia panggil. Sifat naqais, segala sifat-sifat naqais, kekurangan. Dah kesempurnaan lawannya kekurangan. Betul tak? Tapi kekurangan ni kekurangan hak tu pada hak ketuhanan ni. Bukan kekurangan di makhluk, bukan. Tu lama lagi tu kira kekurangan di makhluk. Naqais di makhluk wa punah. Mana naqais di makhluk? Tak ada rumah, kurang makhluk. Geladangan. Tak ada harta, kurang, dia panggil fakir, miskin. Tak ada anak, kurang, dia panggil mandu. Tak ada bini, kurang, dia panggil apa? Dia panggil apa? Dia panggil apa? Tak ada bini. Dia panggil apa? Apa? Bujang lapuk. Tak ada suami, orang panggil apa? Andar tua, anak dara tua. Ni kurang tak? Kurang. Janda, nak duda, ayalah ke ya, tak ada mak opak, kurang. Orang panggil yatim piatu. Oh kalau gitu tu kena lebih, kena ada. Kekurangan ni kekurangan yang apa? Yang tak melayak ke zatnya disembah. Itu dah. Kekurangan yang tak melayak ke zatnya disembah. Kalau kesempurnaan yang melayak ke zatnya disembah. Kalau kekurangan yang tak melayak ke zatnya disembah. Itu lagi tu. Kalau kurang di makhluk, tapi lebih di Tuhan. Kau tu tak apa tu. Tak apa. Mana? Tak ada bini, tak ada anak Tuhan. Tak apa. Kurang ke tu Ustaz? Lebih di Tuhan tu, lebih. Sebab tu Tuhan kata lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak diperanak dan tidak beranak. Nah, kurang lebih. Kurang di makhluk, betul tak? Tapi di Tuhan lebih tak? Lebih.
Tu tak apa tu. Jadi orang panggil kurang ni kurang yang tak melayakkan zatnya disembah. Kalau kurang yang melayakkan zatnya disembah tak apa. Ada juga kurang yang melayakkan zatnya disembah. Apa tak ada lah. Kurang hak di makhluk ni lah. Nah. Tak ada bini, tak ada anak. Kurang di makhluk. Tapi di Tuhan tak apa tu, kesempurnaan jadi. Ada tu ni. Kurang di makhluk tu tak apa. Nah. Bukan tak apa belakang dak. Nak tengok juga lah. Sebab ada juga kurang di makhluk. Dia kurang juga di Tuhan. Dia tidak orang panggil lazim malzum tu. Nah. Dia kena tengok. Kena orang panggil fafihi tafsilun dia panggil. Padanya itu ada huraya. Contoh seperti kurang di makhluk, kurang juga di Tuhan. Mana? Buta, pekak, bodoh. Kurang di makhluk. Kalau di Tuhan, kau lagi sangat kurang. Tu. Ada pun orang panggil lebih di makhluk. Mana? Ada pendengaran, ada penglihatan, ada pengetahuan. Adakah tu kelebihan hak di makhluk ni di Tuhan sama? Tak sama. Dia tak sama tu. Walau serupa pada nama, tapi pada maknanya hakikat berbeza. Tu dah. Walau sebut kudrat, walau sebut iradah, walau sebut ilmu, walau sebut samak, basar, kalam, tapi makna dia tu mughayarah, sehabis-habis berbeza. Tu tak apa tu. Tak ada masalah. Sebut ilmu. Sebut ilmu, pengetahuan. Kita ada ilmu, ada pengetahuan. Tapi pengetahuan kita tu maklumlah fi maknal jahli. Mana? Pada makna bodoh. Sebab kena mengaji, kena usaha, kena mikir, kena fikir, kena tilik, kena kaji, kena buat ujian, kena nazar. Ilmu kasbi, ilmu nazari, ilmu daruri, ilmu badihi, ilmu wahbi, ilmu laduni. Yalah kau tu. Pada makna jahil. Ilmu Allah bukan gitu. Bukan gitu. Habis itu. Iaitulah perkara yang mustahil ni. Iaitulah perkara yang mustahil ni, segala lawannya. Apa makna segala lawannya? Mana ni? Segala lawannya, erti segala lawannya, yakni lawan bagi bagai kamalat. Baca bagai tu. Lawan bagi bagai kamalat. Apa makna lawan sini? Lawan sini dengan makna did dipanggil. Mudaddun. Itu dah. Ad-diddu ay mudad. Mana yang melawani. Mana yang tak boleh beripun sekali. Itu maksud dah. Tak boleh beripun sekali. Bukan makna lawan dengan makna bergocoh. Bukan. Sebagaimana ada buat menganjing oleh buat Wahabiyah tu. Dia kata apa mengaji sifat 20. Tuhan ada, lawan-lawan tak ada. Tuhan sedia, lawan-lawan baru. Tuhan kekal, lawan-lawan nasa. Tuhan tak serupa, lawan-lawan serupa. Tuhan berkuasa, lawan-lawan lemah. Salah tu. Dia tu pehal lain tu. Pehal dia tu pehal khianat dia panggil. Bukan makna gitu tak. Bukan makna lawan, makna bergocoh. Tapi lawan sini dengan makna mudad, yang melawani makna tak boleh beripun sekali dia panggil. Hak tak boleh beripun sekali dengan dia, itu makna lawan sini. Itu. Ada tak boleh beripun sekali dengan tak ada. Sedia tak boleh beripun sekali dengan baru. Kekal tak boleh beripun sekali dengan binasa. Tak serupa tak boleh beripun sekali dengan serupa. Tadi kata tak serupa, pas serupa pula ke mana mun kecek ni belik pekelim pun. Gitu. Tu mana gitu. Perkuasa tak boleh beripun sekali dengan lemah. Tu. Pendengaran tak boleh beripun sekali dengan pekak. Penglihatan tak boleh beripun sekali dengan buta. Perkata penutur tak boleh beripun sekali dengan bisu. Tu. Atau siap berkata-kata
senantiasa siap berkata-kata, tak boleh beripus sekali dengan kelu. Kelu ni orang panggil tak senantiasa siap untuk berkata-kata. Kelu. Cuba bawahi. Kalau suruh ganti ngajar kan. Saya tak ya tu kelu tu. Bukan dok laka tu. Nak faham molek tu. Tu makna lawan. Segala lawan, iaitulah perkara yang mustahil ni, perkara tentu tidak pada akal atas Allah Ta'ala ni, ialah segala lawannya, yakni segala yang melawani, yakni segala yang tak boleh beripu sekali, bagi bagai kamala, tak boleh beripu sekali. Dan kedua-duanya apa kedua-duanya? Ni nak tafsir domainnya, ertinya kedua-duanya tu, ataupun ertinya domain kedua-duanya tu. Ertinya tu. Nak arti, nak tafsir marjik domainnya tu lah. Tu. Dan kedua-duanya, yakni perkara yang wajib bagi Allah, mana perkara yang tentu sungguh pada akal kita bagi zat Allah Ta'ala, itu gitu. Dan yang mustahil ni perkara yang mustahil ni perkara yang tentu tidak atasnya, atas zat Allah Ta'ala itu tidak terhingga banyaknya. Mana? Tak boleh nak disakat, tak boleh nak bila berapa banyak. Banyak sungguh. Tu banyak mana tu? Yang ni perkara yang mesti tu banyak atas jalan wujub, atas jalan mesti. Perkara yang mustahil tu banyak atas jalan istihalah. Nampak gitu tu. Jangan pula mengata, mustahil pun banyak di zat Allah Ta'ala. Berat. Tu. Tidak terhingga banyaknya tu atas jalan, betul. Perkara yang wajib, tak terhingga banyaknya atas jalan wujub, atas jalan mesti. Dan diri dia tu pun kalau hak wujud dia, maka dia tu wujudlah, ada di zat Allah Ta'ala. Kalau perkara yang mustahil itu tak boleh nak dihingga banyaknya atas jalan istihalah, atas jalan tentu tidak. Tentu tidak lemah Tuhan, tentu tidak babuk tergagah Tuhan, tentu tidak bodoh Tuhan, tentu tidak pekak Tuhan, tentu tidak mati Tuhan, tentu tidak bisu Tuhan, tentu tidak buta Tuhan, tentu tidak. Itu atas jalan istihalah. Bukan tak terhingga banyaknya mustahil, Mana? Di zat Allah Ta'ala tu ada hak wajib, ada hak mustahil. Dua-dua ada belaka di zat Tuhan. Lepas tu banyak pula tu hak wajib pun banyak, mustahil pun banyak. Mu faham gitu sesat mengaji bahara. Wajib mustahil ni tak boleh beripus kan sekali. Kerana dua tu diddan al-mudaddu. Ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara yang berlawanan tak boleh beripus sekali. Faham? Habis itu. Habis. Berkata Syekhuna. Syekhuna sini ni Syekh Pak Da'i Mekah lah. Syekhuna itu Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fattani Al-Makki. Syekh Pak Da'i Mekah. Apa dia kata? Ini maqalul qaul bagi berkata Syekhuna. Dengan nisbah kepada ilmu pengetahuan kita, dengan ni takluk bagi suatu yang mahzuf kerana maklum pada matan. Dengan ni orang panggil takluk dengan suatu yang mahzuf kerana maklum pada matan. Mana? Iaitu tidak terhingga tu lah.
Dalam mata kata tidak terhingga banyak apa? Perkara yang wajib atas jalan wujud serta perkara yang wajib hak bahasa wujud dia. Tak terhingga banyaknya. Perkara yang mustahil itu pun tak terhingga banyaknya atas jalan istihalah. Atas jalan tentu tidak. Tu. Kata tak tidak terhingga, tidak boleh disangka, tidak boleh dibilai banyaknya tu. Takluk situ dengan nisbah kepada ilmu pengetahuan kita yang singkat ini, yang singkat ni sifat bagi pengetahuan kita. Jadi tak boleh nak bilai, tak boleh nak sangka, tak boleh nak hitung berapa jumlah, semua sekali itu nisbah kepada ilmu pengetahuan kita hak singkat ni lah. Tu jangan pak ke Tuhan pun tak tahu hati, kafir lah kalau dia iktikad lagu tu. Faham tak? Adapun dengan nisbah kepada ilmunya, ilmu Allah Taala, yakni adapun perkara yang wajib bagi Allah, yakni perkara tentu sungguh pada akal kita bagi zat Allah, dan perkara yang mustahil ni perkara yang tentu tidak lagi tak ada atasnya atas zat Allah Ta'ala itu, dengan nisbah kepada ilmunya, ilmu Allah Ta'ala, maka ni jawab bagi adapun, maka tak dapat tidak daripada dihingga, tak dapat tidak daripada boleh dibilang, boleh dihingga. Tu. Jadi nisbah di ilmu Allah Ta'ala sifat yang wajib bagi zat dia, sifat yang tentu tidak ada atas zatnya. Hak tu Tuhan sendiri tahulah berapa-berapa. Gitu dah. Menyalahi bagi Asy-Syarqawi, itulah hal keadaan menyalahi lah. Mana ni kalau kita khilafan lil Syarqawi, gitu, ai ukhalifu khilafan, aku menyalahi akan sebagai menyalahi, iaitu qultu bidzalika, aku katakan dengan demikian itu. Mana? Dengan kata perkara yang wajib pada akal pada zat Allah Ta'ala, perkara yang mustahil pada akal kita atas zat Allah Ta'ala tu, dengan nisbah kepada ilmu Allah Ta'ala tu, maka tak dapat tidak daripada dihinggakan, daripada diboleh dibilangkan. Aku kata dengan lagu tu hal keadaan aku menyalahi akan sebagai menyalahi bagi Syarqawi, dalam bagi pendapat Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Syekh Abdullah Asy-Syarqawi dalam kitab Syarqawi Hudhudi, Hasyiah Syarqawi Hudhudi, syarah hasyiah bagi syarah matan Ummil Barahi. Itu dah maknanya. Lagu mana tu? Kena tengok ibarat Arab lah, kat mana hak menyalahi tu. Menyalahi ni barangkalinya menyalahi dengan secara khilaf lafzi ni. Tu dah. Karena kalau menyalahi dengan makna khilaf hakiki, berat tu. Mana membawa kepada Tuhan ni tak tahu hati, sifat kesempurnaan yang ada di zat dia tu secemuk mana, sebanyak mana. Bawa jahil tu tu. Jadi khilaf situ barangkalinya khilaf lafzi. Kena tengok di kitab Syarqawi. Buat homework sikit cari. Cari dah. Habis cari bulan depan nak tahu duk mana menyalahi ni apa bahasa dia. Carilah kitab Syarqawi Hudhudi. Surat berapa baca ibarat dia nanti. Tengok angka 3 luar. Katanya kata syarih, qauluhu qaulu syarihi, maka tak dapat tidak. Maka tak dapat tidak daripada dihinggakan. Apa maksud? Erti perkataan syarih, maka tak dapat tidak ini mesti boleh dikira, mesti boleh dibilai. Maka tak dapat tidak daripada dihingga tu mana? Maka mesti boleh dibilai. Erti perkataan syarah itu dibilai itu akan maujudat yang kharijiyah. Tu akan perkara-perkara yang ada hak bahasa kharijiyah, mana hak di luar daripada zihniyah. Mana hak ada di zat Allah Ta'ala lah, itu mana maujudat kharijiyah. Kalau maujudat fi zihniyah, hak tu hak sungguh dalam kepala otak kita je.
Kerana apa tu? Ilak pada kata maujudat kharijiyah. Bapa kata hak boleh dihingga tu ialah maujudat kharijiyah. Kerana maujudat yang kharijiyah itu tidak sunyi, makna tak lepas, mestilah dia daripada genap dan kasar. Sama ada bilangnya dia tu genap atau bilangnya dia tu ganjil. Tak dapat tidak. Mesti duduk di genap atau ganjil. Itu orang panggil maujudat kharijiyah. Perkara-perkara yang ada hak bahasa luar di kepala otak kita, mesti ada sakak dia, mesti ada hintungnya dia, mesti ada bilangnya dia, sama ada genap atau ganjil, pada wakil, pada realiti. Ada. Tu. Ni contoh nak mudah faham. Pasir seming yang ada di bangunan ni dalam hitungnya kepala otak kita, fizik ni tak boleh nak bilang. Apa? Banyak. Betul tak? Banyak. Tapi kalau kita bilas ngoti di luar kepala otak kita, kita ketuk, katok, dinding, kita bilas soso apa habis butir bangunan ni. Ada tak bilangnya dia? Mesti ada bilangnya dia. Tu dia panggil maujudat kharijiyah. Kalau hak wujud, hak ada, hak bahasa luar di kepala otak kita, dia tak dapat tidak, mesti ada sangkat dia, sama ada bilangnya atas genap atau ganjil. Tak kira. Tu istimewa, makna lebih-lebih lagi yang qadim. Sebab apa lebih-lebih lagi yang qadim? Sebab yang qadim itu tidak bertambah-tambah adanya. Hak qadim boleh bertambah ke? Boleh berubah? Tak boleh. Kalau berubah tu bukan qadim lah apa panggil. Kalau berubah tu baru. Nah. Tu. Lebih-lebih lagi hak qadim kata. Sebab apa? Hak qadim boleh disangka. Sebab tidak bertambah-tambah adanya, ada yang qadim tu tak bertambah. Kalau bertambah tu bukan qadim lah tu, baru. Sebab apa? Berubah. Kita kata juta ni ada sifat qadim hak sebenar. Lepas tu berubah jadi sejuta. Kalau gitu bukan qadim tu baru, sebab taghayyur. Sedangkan qadim ni la awwala li wujudihi wa lam yataghayyar. Nah, tidak ada awal bagi adanya serta tidak berubah. Tu tengok. Tengok. Adapun jika dikapuh dengan salbiyat. Dikapuh ni maknanya dihitung sekali. Adapun jika dikapuh dengan salbiyat, makna salbiyat ni sifat-sifat hak makna dia tu reti ikut ternafi dah. Tu mana salbiyat. Tu seperti kita kata kidam, sedia. Apa makna dia? Tidak ada awal bagi ada. Diri sifat tu maknanya menunjukkan ternafi di zat Allah Ta'ala, bukan menafi, bukan fa'ilul fa'il. Tapi dengan makna ternafi, intifa, insila. Salbiyat ni dengan makna insila. Betul. Kalau kapuh sekali, dikapuh nak bila sekali, maka tidak terhingga pada waqi'. Barulah tak boleh terhingga. Jadi apa dah? Hak tadi itu syarqawi, itu khilaf lafzi. Sebab apa khilaf lafzi? Sebab di syarqawi kalau kapuh dengan salbiyah memang tak boleh nak hingga juga. Banyak sungguh. Tak? Sebab tu kata khilaf lafzi tadi. Jangan mengata kalau gitu Syekh Abdullah Syarqawi ni kafir. Berapa? Ikut falsafah Tuhan pun tak tahu juga nak hitung berapa sifat dia. Dah. Kata tak boleh nak hitung tu sebab hak salbiyat kapuh sekali. Kalau kapuh sekali dengan salbiyat memang tak boleh nak hitung. Sebab apa? Sebab salbiyat tu tiap-tiap sifat yang maknanya memberi reti ternafi, hak tak layak di zat Allah Ta'ala. Banyak hak tak layak di zat Allah Ta'ala ni. Hak ternafi, hak tak ada ternafi. Maka tak boleh nak hitung sungguh lah. Pada wakil alaiha intaha syekhuna, iaitu syekh pada Mekah. Habis situ. Kemudian kata dia faidatun ay hadhihi faidatun azimatun, bermula ini lagi akan ibarat yang lagi akan datang ni ialah satu faedah yang sangat besar. Bermula sifat
dan wasaf dan na'at ialah beberapa lafaz yang berdekat-dekat makna beberapa lafaz. Mana? Kadang-kadang sebut sifat, kadang-kadang sebut wasaf. Nah, maqama bil mausuf, sifat-sifatnya apa? Maqama bil mausuf berarti wasaf. Betul tak? Itu dah. Na'at man'ut. Dah. Maqama bil man'ut. Oh, na'at dia panggil. Tu dekat-dekat je. Berdekat-dekat maknanya. Dengan makna apa berdekat-dekat tu? Dengan tu taswiriyah pada kata berdekat-dekat. Nah, wazalika berdekat-dekat. Nak takdir gitulah. Dan bermula demikian itu berdekat-dekat, musawwarun. Nah, digambarkan. Itu dah. Mana bermula demikian itu berdekat-dekat dengan sekira-kira makna perkara yang sabit bagi lain. Dengan sekira-kira makna ialah perkara yang sabit bagi lain. Benda hak sabit pada benda lain. Itu benda hak perkara hak sabit sengoti sungguh pada benda lain. Dia sabit sengoti tu di benda lain. Di diri dia tak boleh nak sabit. Nah, kalau kita kata putih, putih kalau di diri dia semata-mata putih, tak reti kan? Tak boleh nak sungguh, tak boleh nak sabit. Putih tu putih ke apa? Putih cak ke, putih piyah ke? Kena. Dia sabit di benda lain. Nah. Tiap-tiap perkara hak sabit di benda lain itulah hak panggil sifat. Sama ada ni ta'mim pada kata perkara tu. Perkara hak reti di benda lain, perkara hak sabit di benda lain tu sama ada wujudiyun, sama ada hak bahasa ada. Wujudiyun tu mana hak bahasa ada. Nah. Kalau kita kata putih di kapah, tu orang panggil wujudiyun. Nah. Atawa adamiyun, atau bahasa tak ada. Mana bahasa tak ada? Kerah kapah. Nah. Kerah kapah ada kerah kapah. Tak ada. Kapah yang tidak kerah. Itu ni. Tu. Keras kapah tu tak ada. Hak bahasa adami. Nah. Ataupun kita kata ginilah, mamak yang putih melepok, mandul. Putih melepok tu ada di mamak, wujudiah dia panggil. Patu mandul tu bukan ada di tubuh mamak. Mandul tu reti di diri mamak. Mana? Iaitu tak ada anak. Makna mandul tu menunjukkan ternafi anak pada diri mamak. Itu dia panggil adamiyun. Nah. Tapi subuk pada diri mamak, sabit di diri mamak. Mana? Direti di diri mamak, sabit di diri mamak tadi tu. Qadim ia perkara yang sabit bagi yang lain tu. Sama ada benda tu qadim ke? Mana sifat-sifat Tuhan? Atau hadis atau baharu. Tak ada kira. Sama ada sifat yang qadim atau sifat yang baharu. Dan terlebih akhas, terlebih khusus daripada sifat na'at dan wasaf tu ialah maknan. Jadi sifat tu umum. Apa dalam kitab dalam kitab apa tu? Dalam kitab Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kitab tu lah kita duduk mengaji tu. Kitab apa? Nama kitab pun tak ingat lah. Kitab apa? Hoi, kitab apa? Tiap-tiap malam. Oh, banyak benar. Tahqiqul maqam. Nah. Tahqiqul maqam. Dia sebut apa? Definisi sifat tu. Dia kata kan? Dia kata apa ide? Dia kata apa Yusuf? Sifat-sifat ni apa? Tak arif dia. Sebab tu aku malah ngajar. Kau ingat apa? Definisi sifat ada dua, okey? Apa Yusuf? Yusuf? Ma laisa bizatin. Allah.
Pelik aku buatmu ni. Makan berapa Makan berapa Oi. Makan berapa Fahim? Kau mu hak duk gi uruh nak buat masjid gapo cari piti juta-juta. Ingat gapo pada tak pelik aku rasa. Itu orang panggil definisi sifat dengan secara umum. Ma laisa bizatin, barang yang bukan zat, sifat habis. Itu makna umum dia panggil. Tu. Lepas tu hak makna khas apa makna? Lufi. Makna khas apa? Sifat makna khas apa? Lagi tak dah kira makan tu. Dia tahu apa? Sudah. Ayah buat kelas, pakai duk oleh hak orang mengaji tu, biar hafal ingat gitu. Apa Aljun? Makna khas apa? Yusuf siapa? Makna khas apa? Sudah. Oh, Yusuf. Lah. Makna umum pun aku ayat, makna khas takkan aku nak ayat ke? Maqama apa? Maqama bil mausufi. Itu macam molek sebut maqama bil zat tu boleh. Maqama bil mausuf. Barang hak ada di mausuf, di zat itulah mausuf tu. Allahu akbar. Ujung Yusuf sore lepas tak? Kalau tak lepas buah, surat kelas, baik aku cari piti. Sejik tak siap lagi. Benak sungguh. Tak ada kena mikir gapo duk mengaji tu, ya kena mikir hari-harinya. Tu. Tengok dia kata. Dan terlebih akhas mana terlebih khusus lah. daripada makna sifat itu perkara yang sabit bagi yang lain, ma laisa bizatin. Itu maksudnya nak sebut gitulah, perkara hak selain daripada zat. Itu makna perkara hak selain daripada zat tu orang panggil sifat habis. Hak terlebih khusus daripada tu apa? Maknan. Itu sifat ma'ani itulah, sifat wujud dia. Kerana apakah maknan ni orang panggil sifat yang terlebih khusus? Kerana bahawasanya maknan qasir. Mana qasir ni ketentuan atas wujudi, di atas yang ada itu. Yang bahasa ada, ya bahasa ada bahawa wujudi tu ya nisbah, ya bahasa ada. Tu. Jadi al-ma'nan la tutlaqu haqiqatan illa 'alal wujudi, begitu. Sifat ma'ani ni tidak diitlakkan dia secara hakikat melainkan di atas perkara yang wujudi. Ya bahasa ada. Ya bahasa ada hakikat dia setara mana ada. Lau kushifa 'annal hijabu la ra'aina. Kalau Tuhan buka hijab pasti nampak. Itu makna wujudi. Maka tidak melengkapi ia maknan tu akan suluk. Suluk lain, suluk ternafi. Dan terlebih akhas daripada maknan ialah arak. Arak maknanya perkara hak menopel pada jirim. Kenapa dia terlebih akhas daripada maknan? Kerana kusurnya. Tu. Kerana kusurnya. Kusurnya arak tu atas wujudi yang hadis. Tertentunya arak tu di atas hak wujudi, hak bahasa baru. Tu dah. Jadi arak tu lebih khusus daripada maknan. Sebab apa? Sebab arak tu ialah kena kepada sifat hak bahasa ada, hak baru. Jadi lebih khusus daripada maknan. Sifat ma'ani itu umum. Sebab tu tiap-tiap ma'ani belum tentu arak. Gitu dah. Tiap-tiap ma'ani belum tentu arak.
Hai, tak kenal itu. Hati-hati. Tiap-tiap arak belum tentu ma'ani. Nah, gitu dah. Tiap-tiap arak belum tentu ma'ani. Tak kenal. Tiap-tiap arak tentu ma'ani. Lagu tu. Tiap-tiap arak tentu ma'ani. Sebab dia wujudi. Tapi tiap-tiap ma'ani belum tentu arak. Nampak tak? Tiap-tiap arak tentu ma'ani. Tiap-tiap arak tentu ma'ani. Mana? Putih di kapah, nak masing di garam, manis di gula. Ma'ani lah kau tu. Tak? Sebab ada diri, makna ada diri, wujudi. Tapi hadis baru tu. Tiap-tiap arak tentu ma'ani. Tapi tiap-tiap ma'ani belum tentu arak. Bapa? No, sifat ma'ani yang ada di zat Allah bukan arak. Sifat dia panggil. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu sifat ma'ani. Tapi bukan arak. Boleh tak? Boleh tak? Tu dah. Boleh pun tak boleh pun tolong. Tulis tak tahu tulis ke apa tahu. Orang ngaji ni Lutfi guna pen, jangan guna pensel. Tu hak tak masuk dekat dalam kepala tu kabur. Hak ditulis tu kabur. Hak dalam kepala otak pun jadi kabur. Lepas tu tak lekat hak dalam kepala otak tu tanya gapo tak boleh jawab. Babu Bukhari tanya tak boleh jawab. Tok Gulai tanya tak boleh jawab. Aku tanya tak boleh jawab. Sebab apa? Sebab kita tulis tu kabur dah. Dengan kalah. Tulis dengan pen. Hak kita tulis dengan pen tu biar lekat lah dalam kepala otak. Sekali kita tulis kan. Tu. Allah. Habis. Kemudian kata dia masyhur isti'mal sifat pada maknan yang ismi, tidak yang masdari. Fata'ammal. Tu dia ambil ibarat. Mana? Sya'a indal mutakallimin isti'malu sifat bimakna ismi dunal masdari. Sya'a indal mutakallimin isti'malul makna bimakna ismi. Nah, isti'malul ma'ani ay isti'malus sifat ayil ma'ani bimakna ismi dunal masdari. Tu dah. Dalam kitab lain sebut al-muradul wasf, al-muradu bil wasfi al-ma'na al-ismi dunal masdari. Al-ismi ma qama bil mausufi. Ya belaka tu. Gapo dia kata? Yani masyhur di sisi ulama mutakallimin isti'mal, mana isti'mal ni menggunakan sifat pada ma'ani yang ismi, yani di atas makna ismi. Apa makna ismi? Yani ma dalla ala zatin. Itu makna ismi. Ma dalla ala al-musamma, barang yang menunjuk di atas zat, atau barang yang menunjuk di atas benda yang dipernama. Benda yang dipernama tu wujudi. Apa kita kata handphone. Handphone ni apa? Nama yang menunjuk di atas ni, tubuh dia ni. Wujudi tak? Wujudi. Tu. Ismi, isim. Ma dalla ala al-musamma lah. Barang yang menunjuk di atas benda yang dipernama. Benda yang dipernama tu mesti wujudi. Betul tak? Mesti wujudi. Dunal masdari, bukan dengan makna masdari. Tidak yang masdari. Masdari ni apa? Ma dalla alal hadasi, barang yang menunjuk di atas hadas, perbuatan, tak ada diri. Sebab itulah pada Mekah dia terjemuh sifat-sifat ma'ani itu biar menunjuk di atas makna wujudi. Makna diri itu ada. Mana? Pekuasa, penentu, pengetahuan, penghidup, pendengaran, penglihatan, pekata atau penutur. Itu orang panggil makna wujudi tu. Kalau dengan makna masdari, berkuasa, menentu, mengetahui. Hidup bukan makna masdari tu dia panggil samarah bagi sifat. Sebab tu tak ada makna masdari. Mendengar, melihat, berkata-kata, itu tak ada diri tu, tak ada hakikat. Mana amrun iktibari. Lagi pula bukan banyak.
bukan wujudi, amrun i'tibari. Maka tak mutabaqah, tak muafakat dengan apa yang difahami oleh ulama-ulama Arab dalam bahasa Arab dengan kita orang Jawi ni. Kalau terjemah lagu tu tak akan muafakat, bersalah dia panggil, tak serupa dia panggil. Dah habis itu. Fata'ammal, maka hendak mengamat-amatilah oleh kamu. Intaha, habislah kalam Syekhul Amir Abdus Salam, Syekh Al-Amiri Abdus Salam ni. Habis itu. Kemudian kata dianya, mana ni, sungguh pun perkara yang wajib dan yang mustahil itu tidak terhingga banyaknya. Wallahu a'lam. Acas lagi. Itu tak agak ada sekarang nak acas lagi. Bagorah tu pakai cuti juga. Bagorah ingat nak qada malam. Ada tetamu mari tu. Tak boleh lagi tunggu lama jap. Tersikit Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wal maqalatul hadiyatu was salasuna, dan bermula maqalah yang ke-31. An Ibrahim bin Adham, diriwayatkan daripada Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, merahmati akan dia Ibrahim Adham oleh Allah Ta'ala, annahu, bahawasanya Ibrahim Adham, qila lahu, ditanyakan baginya, bagi Ibrahim Adham, bima wajadta zuhda, dengan apa kamu mendapatkan akan sifat zuhud. Tu bagaimana mu boleh bersifat dengan zuhud. Qala ay sayyiduna Ibrahim bin Adham lah, jawab oleh Ibrahim Adham, bi salasati asya'a, dengan 3 segala sesuatu. Tu tengok dalam syarah dia kata, ai ini nak tafsir apa makna bima wajadta zuhda, dengan apa mendapat engkau akan zuhud, hei Ibrahim Adham. Ai bi ayyi syai'in ahbabta tarka rahatid dunya talaban li rahatil akhirati. Bi ayyi syai'in, dengan apa-apa sesuatu kah, ahbabta, yang mencintakan engkau, tarka rahatid dunya, meninggalkan kerehatan dunia, talaban, kerana menuntuti, mencari, li rahatil akhirati, bagi rehat di akhirat. Tu makna zuhud tu gitu. Tu zuhud tu maknanya tinggal rehat, tinggal dunia daripada hati. Tarka rahatid dunya ay fil qalbi lah, tinggal rehat dunia daripada hati. Kenapa? Kerana nak cari rehat kesenangan akhirat. Bukan tinggal dunia daripada tubuh. Tinggal dunia tubuh mun nak duduk planet Namek, planet bulan, planet Marikh mana lah. Dunia ni kan kita tinggal. Kerana dunia ni kita ditempatkan oleh Allah Ta'ala, walaqad makkannakum fil ard wa ja'alnakum fiha ma'ish. Kami menempatkan kamu di dunia, dan kami jadikan dunia ni tempat kamu cari keperluan hidup kamu, ma'isyah. Jadi nak tinggal dunia ni bukan tinggal dengan tubuh badan, dengan tangan kaki, bukan. Tinggal daripada hati kita. Tu hati kita tu jangan duk peluk cium saya dunia. Itu maksud. Tapi tangan kaki kita tu kena cari dunia. Cari dunia untuk nafkah wajib, cari dunia untuk menjana ekonomi umat Islam, untuk boleh kita keluar zakat, untuk boleh kita sedekah, untuk boleh kita berwakaf, untuk boleh kita bantu orang susah dan sebagainya. Itu kena cari. Itu kena bersungguh tu. Bukan makna tinggal dunia ni gak habis. Rumah pun jual, kereta pun jual. Ada orang lagu tu. Dulu dia masa duk jadi kaya tu, semaya bel tahun mana. Bila dah orang panggil dapat hidayah ni kan, habisnya jual. Seluar sendu dia jual lagi dek ni. Rumah dia jual, kereta dia jual, sebab apa? Sebab ni semua haram, riba dek ni. Jual lah kali. Tu tak ada kerja, duduk geladangan. Berat tu. Ada orang lagi tu. Bukan gitu tu, salah faham tu. Bukan gitu maksud dia. Tinggal dunia tu bukan begitu maksud dia dah. Ruwiya, diriwayatkan, annahu, bahawasanya Ibrahim Adham ni, kana adalah ia Ibrahim Adham sultanan, raja, sultan, fi baladihi, pada negerinya. Jadi ada riwayat cerita kata Ibrahim Adham ni raja, sultan di negeri dia.
Fataraka sultanata, maka meninggallah ia Ibrahim Adham akan kerajaannya, kesultanannya. Wajtahada fil ibadati, dan bersungguh-sungguhlah Ibrahim Adham pada jalan ibadat pada Allah, fi Makkah, di negeri Mekah, wa ghairiha, dan pada lain daripada Mekah. Wa fir risalatil Qushairiyati, dan disebut dalam kitab risalah Qushairiyah oleh Imam Al-Qushairi. Huwa, bermula ia siapa? Bermula ia Ibrahim Adham tu Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur. Kunyahnya Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur sebenarnya. Tu min Qurati Balkha, daripada negeri Balkha. Mana Balkha ni cari sendiri dalam map location lah. Karena adalah ia Ibrahim Adham min abna'il muluki, dia ni setengah daripada putera-putera raja. Abna'il muluk, mana anak-anak raja, putera-putera raja lah. Fa kharaja yauman, maka keluarlah ia Ibrahim Adham yauman, pada satu hari, mutasayyidan, berburu, hal keadaan nak berburu-buru. Fa asara sa'laban au arnaban. Tu maka tu mengesallah ia akan kancil atau arnak. Satu hari dia keluar berburu, dapat kesal dia ada si kancil dan ataupun arnak, dia kata. Wa huwa fi talabihi, padahal ia Ibrahim Adham pada menuntutinya, mana mencari arnak dah, cari kancil dah. Wak bu nak makan daging arnak, makan daging kancil. Tiba-tibanya fahatifa bihi hatifun, maka bersuaralah dengan dia Ibrahim Adham hatifun, oleh suara yang tidak kelihatan rupa. Hatif ni dipanggil suara saja, duna surati mutakallim dia panggil. As-sautu biduni syakhsin dia panggil. Suara tanpa individu, tanpa seseorang. Sebab tu telefon ni orang Arab panggil hatif. Ati rakam hatif. Dia kata, mari nombor telefon hatif. Apa? Sebab telefon ni suara ada, tu tak ada ni. Tu dipanggil hatif. Jadi bunyi suara, tu tak ada. Itu mana gitu. Lagu mana bunyi suara? Ya Ibrahim, hei Ibrahim, alihaza khuliqta, adakah kerana ini dijadikan engkau? Mana aku jadikan muka dan ni ke? Alihaza khuliqta, adakah kerana ini dijadikan engkau oleh Allah? Am bihaza umirta, ataupun dengan ini hija'ah disuruh tu akan dikau oleh Allah? Tu kau hija'ah Tuhan suruh? Kerana tu kau Tuhan jadimu. Tu mana? Tuhan buatmu untuk berburu. Tuhanmu buatmu, suruhmu berburu, gitu. Summa hatafa bihi aidan, kemudian telah bersuaralah mana hatif bihi, dengan dia, dengan Ibrahim Adham aidan juga, mana min qurbusi surjihi, daripada pelana kenderaannya. Bunyi suara kok pelana kuda dia lah, pelana kenderaan dia. Bunyi lagu mana? Wallahi, demi Allah, ma lihaza khuliqta, bukan kerana ini, ma manafi dah. Ma lihaza, tidak kerana ini dijadikan engkau wahai Ibrahim Adham. Wala bihaza umirta, dan tidak dengan sebab ini disuruhkan engkau tu, tidak gitu. Bukan hijaan ni hak Tuhan suruhmu. Tadi suara tanya, hak ni suara jawab pula. Bila bunyi lagu tu, fanazala, maka turunlah ia Ibrahim Adham anda batihi, daripada kenderaan, daripada menata tunggangannya. Wasadafa ra'iyan, maka berhadaplah ia akan penjaga pengkebun lah, penjaga kebun, kau tak tahulah, li abihi, bagi bapaknya, bapak dia raja. Fa akhadha jubbatan lirra'i, maka mengambillah ia akan jubah bagi penjaga kebun, bapak dia raja tu, min sufin, yang diperbuat daripada kulit kasar. Ini start dia panggil sufi ni sufi. Orang hak pakai kulit kasar. Tu baju kulit kasar. Wala bisaha, dan memakailah ia, padahal memakailah ia Ibrahim Adham akan dia suf tadi tu, atau jubbatan tadi, akan jubah. Dia tukar pakaian dengan apa? Penjaga kebun, tukar kebun, istana raja. Wa a'tahu farsahu, dan memberilah siapa Ibrahim Adham akan dia ra'i tadi tu, farsahu, akan kuda kenderaannya, akan
kuda kenderaannya Ibrahim Adham. Wa ma ma'ahu, dan apa yang sertanya serta Ibrahim Adham. Tak kira pakaian dia, mahkota dia, habisnya bui ke tukar kebun tadi. Pakai situ selalu, tak ada nak tak ada nak ila lekak dulu lah dengan ayah dengan mak ke apa. Pakai situ selalu dah, tukar pakaian. Summa innahu, kemudian sesungguhnya Ibrahim Adham dakhalal badiyata, masuk ia pada kapur-kapur kecil. Summa dakhala Makkah, kemudian masuk ia pada negeri Mekah. Wa sahiba biha, dan berguru bersahabat. Ni makna berguru lah biha, dengan dia di Mekah. Biha dengan mana di Mekah dah. Biha di Mekah tu Sufyanus Tsauri, oleh Sufyan Tsauri. Wal Fudail bin Iyad, dan dia berguru dengan Fudail bin Iyad. Tu jadi di Mekah dia mengaji dengan Fudail bin Iyad dengan Sufyan Tsauri. Tu dalam kitab Minhajul Abidin kita dah baca betul tu kan. Siapa kau sebulan tak ada nak makan, makan nasi, makan roti, makan dia makan apa? Tanah ko, atin, tanah ko tu makan. Sebulan duk makan tanah. Sebab mutu bekalan makanan. Tapi Allah Taala jadikan karamah, walau makan tanah kenyang supaya makan burger gitu juga. Nak kata berapa? Tuhan awi kenyang tanpa ada sebab yang adi. Boleh, harus. Sebab juga, tapi sebab yang ghairu adi, tidak beradab. Wa dakhala Syam, dan masuklah ia Ibrahim Adham akan negeri Syam. Wa mata biha, dan mati wafatlah ia di negeri Syam. Wa kana yakulu, dan adalah Ibrahim Adham memakan, mana makan minum dia ni min amali yadihi, daripada hijau air tangan dia sendiri. Mana mislal hasadi, akan seumpama menuai. Hasad mana mengetam menuai. Wa hifzil basatini, dan menjaga kebun-kebun. Wa ghairi zalika, ikutlah dia ambil hijau upah mengetam menuai, nah upah jaga kebun orang ke tu. Jadi hasil gaji itulah dia buat beli makan minum, beli pakaian dia. Tengok daripada anak raja atau raja turun sampai kita temu, kerana apa? Kerana nak apa? Jadi hamba sebenar-benar pada Allah Taala. Habis itu. Bagaimana jawapan dia? Bima wajadta zuhda, dengan apa mendapat oleh engkau hi Ibrahim akan sifat zuhud. Qala, jawab Ibrahim Adham, bi salasati asya'a, dengan 3 segala perkara. Mana? Pertama, ra'aitul qabra, melihat olehku akan kubur muhishan. Tu aku lihat, aku tengok kubur ni ialah muhishan, mana? Tempat yang meliarkan. Tempat yang meliar, yang meresahkan, yang meliarkan hati. Ai qati'an lil qulubi an mahbubatihi, yang memutuskan akan segala jantung-jantung hati daripada kekasih-kekasihnya. Itu. Orang tu dia kasih lagu mana pun, kalau dah mati tak ada dah, putus situ dah. Dia cari tu lelaki lain pula, dia cari bini lain pula. Dah mati duduk lah kubur, tak ada apa lah, bukan duduk duduk tidur di kubur tu lah juga apa bini yang mati. Tak ada. Kubur ni tempat yang meliarkan. Walaisa ma'i mu'nisun, padahal tidak ada sertaku orang yang boleh menjinak, menenangkan. Ai man yuskinu qalbi, mana mu'nisun ni mana orang yang boleh menenangkan hatiku tu, tak ada. Aku tengok kubur ni tempat meliarkan, tempat meresahkan, padahal dalam kubur tak ada orang yang boleh menenangkan hati aku. Kalau gitu aku sibuk supaya dalam kubur aku seksanya aku dapat tenangkan hati aku. Itu maksud itulah. Wa ra'aitu tariqan tawilan, dan melihat olehku akan jalan yang panjang. Apa makna jalan yang panjang? Ai masafatan ba'idatan fil akhirati, jarak perjalanan yang jauh pada akhirat. Akhirat ni jauh kita nak berjalan. Kalau mati Sungai Buloh nak pergi pada Arafah tu, kira jauh dekat. Jauh. Walaisa ma'i zadun, padahal tidak ada sertaku bekalan. Bekalan apa? Yu'inuni, yang menolongi akan aku ala tilkal masafati, di atas demikian itu masafah, yakni jarak perjalanan. Tu dah. Jadi bekalan tu bukan bekalan makan minum ke apa dah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa.
Berbekallah olehmu, dan sebaik-baik bekal itu ialah takwa Allah. Maka kalau perjalanan jauh gitu tak ada bekalan, seloklah. Maka kerana tu aku zuhud. Tu dah. Wa ra'aitul jabbaro, dan aku lihat akan Tuhan yang Maha Jabbar. Apa Jabbar? Allazi yaqharul ibada ala kulli ma arada. Tuhan yang maha mengerasi akan segala hambanya, ala kulli ma arada, di atas tiap-tiap barang yang Allah Ta'ala kehendak. Itu Tuhan Jabbar, Tuhan yang maha mengerasi, maha menggagahi, maha memaksai. Aku lihat Tuhan yang maha menggagahi ini, qadiyan, ialah yang menghukumi. Walaisa li hujjatun, padahal tidak ada bagiku hujjah. Hujjah ni dalil. Apa hujjah? Ai ma yadullu ala sihhati da'waya, barang yang menunjuk di atas betul segala dakwa-dakwa aku. Tak boleh. Maka kerana tu tu aku zuhud. Sebab apa? Sebab aku nampak Tuhan ialah qadiyan, ialah yang menghukumi, padahal aku ni tidak ada hujjah nak jawab. Tidak ada hujjah nak bela. Kalau aku tidak beramal ibadat, tidak zuhud, maka kerana itu aku zuhud. Habis itu. Kemudian wal maqalatu tsaniyatu wa thalathuna an Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala annahu su'ila 'anil unsi billah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi 'ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu. Nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillah.